Alright, sekarang ni dekat screen you guys, saya dah buka Animator Survival Kit, muka surat, page dia ni page berapa ni? 176. Later you guys boleh tengok yang saya dah attach tu. Okay, ni sajalah dia bagi visual siapa nama dia ni, main kite ni kan. Okay, runs and jumps and skips. In a walk, always one foot is on the ground. Only one foot live on the ground at the time. Kalau lari pula, both feet are off the ground. Maknanya ada part yang dua-dua kaki akan berada di udara. Okay. At some point for 1, 2 or 3 position. Ini normal. You guys nampak ni kita dah belajar minggu lepas. Walk cycle, tengok kaki kanan contact, kaki kiri masih dekat ground lagi. Dia punya bahagian jari. And then bila nombor 2, kaki kanan full on ground, kaki kiri dah angkat. Nombor 3, kaki kanan full on ground, kaki kiri swing ke depan. Nombor 4 pun sama, kaki kiri dah forward ke depan lagi. Nombor 5, kaki kiri dah ke depan, belum touch lagi. Kaki kanan pula start bend dan dia akan repeat sampai ni lah. Ini untuk kalau jalan. Untuk kalau lari, okay, ini satu contoh, tapi ini mungkin bukan lari yang full force punya lah. So ada part yang mana dua kaki dah terangkat di udara. Faham Faham. Kalau korang cuba bayangkan lari sekarang ni pun boleh ni lah, dia maknanya ada part yang dua-dua kaki tu terangkat. Maknanya tak ada yang touch ground. Okay, next page. Ini adalah same thing tapi lebih vitality, more lean, bigger arm swing. Maknanya yang nampak dia punya obvious dia punya running lah. Okay, ini adalah normal run. Maknanya bila normal, satu cycle running dia ambil 6 rowing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ni ada 7. 7 ni kira dia punya opposite side, flip dia sebab dia sama dengan yang satu tadi. Tadi kaki kanan depan. Betul tak? Ni kaki kanan. Yang sini dah kaki kiri kat depan. So dia opposite direction. Kalau waktu walk cycle dia punya ada opposite direction, sama juga dengan yang sini pun dia ada opposite direction. Yang penting korang kena tahu ada contact, ada down, ada up dan juga pass post. Pass post up ni sini. Yang ini adalah dia punya in between 1, 2, 3 ni dia buat SIB, pass post dengan up. Ini garisan ni sebagai reference. Wajib untuk korang buat garisan satu dekat lantai dan ada garisan sebagai reference dekat kepala. Okey, sebagai rujukan. Sebab kita tak semestinya kita cakap nak buat ni dia punya naik turun tak ingat. Betul tak? Betul. Okay, next. Here's a similar thing in more cartoony proportion. Okay, yang ini lebih cartoon sikit lah. Kalau yang ini nampak lebih real. Okay, tengok dulu dekat bahagian tangan. Saya nak print screen. Okay, tangan sini dia dah tertinggal kat belakang. Saya dah, of course lah tak nampak. Stop sharing. Present now. Window. Snipping time. Okay, sorry. Saya lupa yang dia fokus kat situ je. Okay, tangan sini, bila kita buat nak nampak dia genggam pun, dia belah sini. Dan bila dia swing, tangan ni masih lagi delay tau. Dia akan delay lagi. Okay. Sampai this part, if you notice, tangan dia dah mula tegak. Okay. Sampai this part pula, tangan dia dah swing ke macam ni.
Maknanya dia ada ayunan tangan tau. If you could see my apa nama visual sini, my I punya screen yang nampak I punya muka ni, tangan tu dia akan start goyang pusing. Kita tak buat dia punya lari tangan tu keras je. Contoh tangan keras dan tak best adalah begini. Saya draw pakai warna biru ni Tak kisahlah sama ada tangan dia terbuka ke, tertutup ke. Korang ambil sini, lepas tu kat mana-mana next frame pun, korang copy paste the whole thing. Itu tak cantik. Mana keras. Tak nak macam tu lah, itu keras sangat lah. Saya pernah juga buat, especially macam ni kan, kalau you guys buat dia keras, dia akan jadi sangat wooden, sangat papan. Okay. Masa mula-mula belajar, saya buat juga yang keras macam tu. And then, bila kawan semak, bos check, dia kata terlalu mechanical. Saya tanya macam mana terlalu mechanical? Maknanya dia tak nampak dia punya smooth lagi. So, untuk tangan, later you guys akan perasan dia punya flow dia adalah bentuk infinity. Okay? Bentuk apa? Infinity. Okay, thank you. Alright. Itu tangan tu dia akan pusing. Itu untuk tangan. Dan juga elbow lah dekat siku ya. Okay, now kita continue balik dengan ibu tadi. Aziz masuk. Okay. Macam kalau nak buat ni, of course, mula-mula karakter kita akan berdiri. Yang ini karakter tu kita buat satu dulu. First kita buat yang contact, kaki kanan kat depan, badan lean ke depan. Okay. Then apa yang saya buat seterusnya ialah saya buat lawan arah terus. Satu, saya terus buat nombor 7. Buat satu, buat nombor 7 terus. Okay, cuba repeat. Buat nombor 1. Buat nombor 1. Buat nombor 7 terus. Buat nombor 7 terus. Okay, right, good. Maknanya dia lawan arah ya. Then apa yang biasa saya buat ialah, dan apa yang good practice-nya, jangan buat 2, 3, 4, 5, 6. No, salah. Tak akan jadi kalau buat macam tu. Saya buat nombor 4 dahulu. Tengok ni kepala dekat kontak, yang ini dekat paspos. Dan bila buat dekat 4 ni, dia punya kedudukan dah higher, dia lebih atas, kaki tolak ke belakang supaya ada feel kaki dia berpusing. Okay, dah settle tu dulu, dah settle yang ini, baru kita boleh buat 2, 3, 5. Saya buat 2, saya buat 5, baru saya buat in between. Okay. Sebab in between 3 ni adalah position antara 2 dengan 4. In between 6 adalah 5 dengan 7. Okay, nampak dia punya flow sini ada garisan turun. Okay, dan pada kedudukan sini, kaki kiri paling belakang, dia move forward ke depan, dan ingat tengok kaki kiri dahulu ya. Dan pada kedudukan 5, kaki kiri paling tinggi punya kedudukan. Okay, dan 6 turun, 7 dia dah start contact balik. Okay, ni secara teori dulu, nanti kita praktikal, kita buat sama-sama. Okay, ini adalah another run untuk 6 frame ya. Yang ini real version lah, yang ditunjukkan macam orang berlari. Note the reduced arm action with hardly any up and down on the body plus both feet off the ground for 2 frames. Okay, yang ini dia punya ni lebih realistik sikit lah, lebih serius lah, tak adalah kartuni. Lari, dia punya larian ni pertama, tapi yang dalam reference ni almost contact. Okay, and then down, yang ini IB 3 tadi, up, pass post, ni high, turun. Okay, then pusing sampai sini, repeat balik. Yang ini sebab pushing off dia kat sini, hang on. Yang ini okay. Tadi ini contact dan bawah adalah almost contact. Yang ini pass post, the high, not too high, okay. Dia paling tinggi kat sini. Buat reference yang kat sini, buat ini yang lebih tinggi. Tak kisahlah mana-mana pun. Mungkin ini yang lebih sesuai paling tinggi ya.
pasal dia masih on air. Okay. All the nota ni ada semua dekat sini, you guys boleh baca nanti, just tengok chill-chill pelan-pelan nanti boleh baca. Dan each character dia ada own personality, betul tak? Cara saya jalan lain, cara Haziq jalan lain, cara Aini jalan lain, dan everyone ada own karakteristik dan own cara berjalan, especially kalau kartun lah kan. Kalau animation Disney, dia orang suka menghususkan karakteristik dan juga dia punya cara reaksi, cara bercakap, cara berjalan. And if you notice macam cerita Frozen, korang tengok Frozen? Pernah. Pernah kan? Cara Prince Hans jalan lain, Frozen 1 lah, Frozen 2 saya tak tengok. Cara Kristoff jalan lain sebab Kristoff anak orang biasa-biasa dan dia pun hidup survival, so jalan dia kasar sikit. Prince Hans nampak lebih polite. Anna dengan Elsa sendiri pun berbeza cara jalan sebab ada karakteristik masing-masing. Cerita Inside Out, tengok Inside Out. Tengok. Kan? Macam mana joy berjalan, macam mana sadness berjalan. Ada beza tak? Tak ingat lah. Tak ingat. Tapi Ingat. dikira Joy berjalan dia dengan penuh energetik tau, sebab dia watak ada joy lah. Dan sadness awak tahulah jalan macam emo. Dia slow. Everything I'm so sad. posture sekali. Yes. Everything ada macam tu. Ada dia punya pose dia sendiri. So untuk kita punya karakter ni latihan, kita buat yang generic dulu. Saya ajar yang normal biasa dulu. Lepas tu untuk tugasan, once korang dah faham, mula praktis dulu buatlah. Once korang dah faham, boleh add in dia punya karakteristik. Contohnya kalau Pak Pandi tu berlari, nak buat lari tengah panik ke, nak buat lari tengah macam lari sakit perut ke, lari sebab takut ke, semua ada expression berbeza. Walk cycle pun sama. Saya dah ajar minggu lepas. Orang belum buat lagi kan? Belum. Tak mengapa, tak buat lagi tak mengapa. So apa yang saya tunjuk minggu lepas tu, Pak Pandi just jalan, dia muka dia sengih macam tu kan. So itu adalah satu style lah. If you nak add in more dekat you guys punya, boleh add lagi. Contohnya jalan dengan penuh bongkak pun. Right? Okay, next kita akan buka sini. Korang ni sarapan belum? Belum sir. Belum. Tak boleh ajak lepak sekali kan sarapan. Okay, let me print screen lah. Save ni dulu sebagai reference. Tak jadi. Alright, next ini adalah karakter. Hari tu saya pakai karakter lagi seorang ni. Karakter ni nama Miko. Siapa pun tahu dia dari cerita apa? Apa Tak tahu? Tak tahu. Daripada The Sims Show Ni karakter yang saya selalu lukis tu ke? Yang Ya. daripada Aha. apa tu yang lelaki tu? Sama. Yang previously dengan korang, saya ajar build karakter guna yang lelaki tu. Nama dia High Five daripada Glitch Tech. So ni adalah dia punya protagonis dia.
Ada dua kan, yang mana salah seorang watak utama dia ialah Miko kat sini. So ini pun yang ada ni adalah walk cycle yang biasa, tak ada karakteristik pun. Nampak general je kan. Sebab kita pakai apa yang ada sini lah. Kalau nak lagi detail mungkin boleh letak expression. As a female character mungkin dia lebih lenggok-lenggok sikit ke. Tapi dia punya karakteristik adalah sangat boyish tau. Dia macam tomboy girl. So mungkin cara jalan tu lebih berbeza sedikit. So kita dengan kelas korang ni, kita nak buat dia run cycle pula ya. Save. Dan so far ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Korang ni tak ada je. Confident betul korang. Kita tak tahu apa nak tanya. Dia sebab tak buat lagi tak tahu apa nak tanya. Nanti bila dah buat banyak nak tanya. Betul-betul. Belum lagi. Dulu saya bebel dekat saya punya teammates, animator lah. Apa ada macam asalnya sebab saya pergi klinik. Lepas tu kat klinik tu amalkan 5S. Sisih apa sopan apa benda lah macam tu kan. So saya balik office, besoknya tu saya pesan kat animator, korang jangan amalkan 4T. Diorang pelik. Apa benda 4T? Tak tahu tapi tak nak tanya. Waktu tu gelak. Dah lah ada staff yang expat, maknanya bukan Malaysia, daripada luar negara kan. So diorang pun lagi lah berkerut kan. T. Tak tahu tapi tak nak tanya. Itu untuk diorang lah. You guys bukan tak nak tanya, korang belum tahu apa nak tanya. Alright. Saya nak import dahulu dia punya reference. Yang ni saya nak delete lah. Toing, delete. File, import to, you guys boleh import sama ada to library atau to stage. Nak cepat kita to stage terus. Minggu 10. Okey, kita dah ada dekat sini. Minggu 10 punya ya. Kecilkan sikit. Save area ni off je lah. Okay. Right click, saya nak flip dia. Flip tak apa kan? Korang masih boleh baca kan? Boleh. Okay, now karakter tu kita dah sediakan dahulu. Benda yang utama sekali, yang penting ialah dia punya guide dekat bawah ni, guide dekat atas. Ni adalah penting ya. Korang kena ada tau ni guide ni, guide warna hijau ni. Nampak kan warna hijau? Nampak. Okay, nasib baik. Kalau korang tak nampak, maknanya korang dah berwarna. Sir. Ya. Guide tu lukis dulu sebelum lukis karakter tu kan? Karakter tu letak dulu, contohnya scene ni kosong. Lepas tu korang ambil, okey contohnya kita buat balik Miko. Kita ada layer save area. Dalam kita punya template, kita ada karakter, kita ada audio tapi tak ada dalam ni kan. So right now, semua macam ni dah ada reference. Guide ni pun tak adalah sepatutnya. So kita bawa CH Miko ni. Okey, tu yang silap saya kat Pak Pandey tu. Saya tak ada satu main yang bawa sini. So kalau macam ni kan, apa-apa senang. Pak Pandey saya tu everything ada kecuali yang utama. Yang dia tak cukup. Okay, back to Miko balik. Bila dah letak karakter, follow storyboard punya staging, dia punya size. Bila dah ada, okay, kita boleh buat dia punya guide. Ikut tapak kaki dia. Tengok macam ni. Sebab apa? Sebab nanti akan dapat footstep yang accurate. Kurang macam ni lah. Karakter ni, post dia mungkin dah terkacau dengan yang walk cycle. Jadi kita perlu reset balik lah. Dan kita perlu follow
ikut satu persatu bermula daripada yang sini apa nama post pertama, contact. So kita buat sama-sama satu-satu, korang tengok. Saya nak clearkan semua key post dahulu. Let's say post korang memang dah ada yang settle punya, buat satu yang untuk korang punya build, buat satu yang tidak bergerak dahulu. Maknanya ada satu Miko yang khas. Maknanya dia plain saja, berdiri sahaja. Kalau korang nak buat run cycle, nak buat walk cycle apa semua, buat dekat file lain. Okay. Saya betulkan dahulu properties. Okay, sekarang saya nak buat post yang pertama. Of course dia punya character, you guys kena understand that this character is running. Kalau saya buat satu rough dekat sini, saya nak buat character ni post macam ni running So in a way, body dia dah lean ke depan. Tebalnya. Okay. Papa buat rough dulu tau. Jangan main terus buat taram je. Ni adalah untuk dia punya hip. Ini adalah mungkin dia punya kaki. What else? Kaki satu lagi kat belakang. Lagi kat mana? Apa lagi belum? Tangan. Even the body ni lagi cantik if you guys buat macam ni. So you tahu mana depan, mana dia akan ni bergerak. So okay. Saya nak bagi korang faham dulu. Ini adalah sejenis silinder ataupun bantal ataupun gunyi beras. Saya letak muka lah supaya korang faham ya. Okay, apa yang you guys faham? Tiga ni. Angle muka. Angle muka je. A macam mana? Dia right side. Okay, ni right, ni left. So dia more tu? Right side. Right side. Thank you. Okay, yang B? Dia macam center sikit. Right, yang C? Right side. Left side. Left kan? Okay. Right, good. Sama juga dengan badan ni, karakter kita ni. Dia ada dia punya left, right semua lah. As basic, usually kita akan buat macam satu je badan dia ni. Tapi lagi detail kita buat, kita akan perlu buat badan dia akan rasa ni lah slightly
ada kiri ke kanan sedikit. Even contoh design dia punya armor body ni pun maknanya asal mula-mula macam ni, mungkin dia akan rasa kita boleh cheat buat dia ke tepi sedikit design tu kan, ataupun ke sana sedikit, nampak bergerak. Baru benda tu akan nampak macam a bit 3D walaupun as a 2D animation. Just settlekan a few part lagi. So tangan, I think tangan ayam tak apa, dah clear dah. At least kita dah tahu karakter ni ya. Nanti kaki dia panjang sangat. Okay, now rough dah ada, kita tinggal nak follow kita punya rough je. Dan kita position our character. Saya punya build ni, dia punya parent adalah pada hip dan juga pada body. Okay, nampak ni hip dekat sini, tak nampak pula. Hip satu, body satu. Dan kalau saya gerakkan ni, dia putus lah. Ada juga kalau kita gerakkan together tu dia boleh set, but since saya dah buat separate, just select untuk dua sahaja, yang lain akan follow. Okay, ultimately untuk body kita boleh start pusingkan karakter dan boleh start continue dengan buat dia punya pose ya. Okay, always refer dengan apa yang kita ada. Itu mana tangan dia? Okay, dia punya hand ni you guys boleh ubah if you want to. Let's say macam sekarang ni dia adalah dia tunjuk fist, maknanya dia menggenggam tangan dia. And feel free untuk kita ubah tangan tu kepada tangan yang sesuai lah. Let's say dia baru. Pilih pada frame picker 2. Okay, saya tak draw ya. Kalau draw nanti ambil masa pula. So ni tangan satu, another hand, kita boleh buat another pose jugalah. Dah frame 2. Okay, apa lagi kita boleh tukar? Untuk leher dengan kepala, of course kena slightly pandang atas. Dan rambut tu lasting lah, kita buat bila dah siap semua baru kita buat rambut dia overlapping, pusing ya. Jangan awal-awal dah sibuk nak buat rambut.
nampak this broken part. Sama macam Pak Pandey hari tu, kita settlekan kita punya cycle dulu, baru kita betulkan ni menggunakan substitute drawing. Macam sekarang saya dah ada banyak substitute drawing dah. Mungkin ada yang boleh pakai, mungkin tak boleh pakai. Itu later lah, later kita figure out later. Yang penting kita buat dia punya run cycle dulu Are you guys still with me? Yes, sir. Risau orang ni. Okey, yang ini kaki kontak. Saya punya tak kontak. So tolong kontakkan dengan ground. Dah dapat satu. Next, apa yang kita buat ialah kita buat opposite terus. Ini adalah satu, maka kita kena buat, saya letak note sini Ini adalah satu. So kita perlu buat 7 terus. The frame sini, tekan F6 ataupun button ni, insert keyframe. Nah, dia terus ada semua. So, nombor sini saya tukar, ini adalah nombor 7. Bila dah 7, dia opposite. Everything akan jadi berlawanan arah. Okay. Kalau nak tengok dekat, I think tak payah tengok onion skin lagi. Tapi you guys boleh terus proceed. Buat dulu. This part pula letak depan. Alright. Baik, ni rasa dah boleh padam dah pun. Tutup dulu. So, dia punya flip tangan sini. Guys boleh position. Tangan ni dah kat depan. And of course, dia punya hand, dia punya fist tu kena rotate juga tau. Sebab dia ada swing juga. This part, yang sini, kita buat ke belakang. Okay. Nampak tangan dia punyalah tinggi diangkat ni. And this part dia swing back. Okay, sampai sini. Ingat tak tadi yang saya draw body muka satu A, B, C tu? Ingat. Okay, it's good kalau body ni dia ada juga dia punya version dia. Maknanya dia nampak berpusing lah ikut view yang sesuai. Yang ini mungkin saya boleh pakai 3 yang first ni. Tukar kepada first. This one pun pada first. Pada first, dia ada 7, dia ada nombor 7. 1, nombor 7 ya. Okay, dari depan ke belakang. So now, kita perlu buat nombor 4 seterusnya. Korang jangan buat 1, 2, 3, 4 tak. Korang buat nombor 4 terus Nombor apa? 4. Nombor 4. 4. Okay, good. Okay, saya tambah IB. And then, saya set another keyframe dekat tengah. Saya kat sini pinjam dulu. Add keyframe. Okay. Tekan F5. Now, dan sekarang kita nak buat nombor 4. Apa-apa hal, label dahulu. 4. So, untuk buat walk cycle dengan run cycle, apa yang sifu-sifu saya ajar selama ni dulu, waktu belajar, waktu tak faham lah kan,
It's good even untuk labelkan kaki, left, right. Saya pun buat left, right kat sini. Maknanya dekat sini pula, okay, left dah pindah sini, right pindah sini. Lepas tu kalau saya tak buat, tanya, asal kau tak tanda? Macam mana kau nak tahu kaki kau depan ke left ke right ke? Kan? Okay, lepas ni tanda. So bila dah ada, right now, mikro kita dah turun ke bawah sini kan. So jangan lupa betulkan balik. Saya punya ni, patutnya kat bawah lagi lah. Guide. Sampai sini. Okay. So this is one. Now pada kedudukan 4. The high. Okay, ini the highest untuk 4 ya. Kita boleh buat kedudukannya paling tinggi. 2. Okay, nampaklah. Dan kaki kiri dia dah ada tujahan ke belakang. Okay, saya menggunakan substitute drawing. Drawing yang dah ada ni saya ubah suai sedikit supaya dapat kaki bend. Nampak ni So kaki dia saya menggunakan drawing nombor 2. Okay, dan kaki kanan. Lutut dah tinggi. Mana ni kind of atas ni lagi tinggi. Dia agak straight dan kaki yang ini ke bawah kaki kanan. So just follow sahaja. I'm sure animation ni nampak cartoony sedikit tapi tak apalah. Kita tengah proses pembelajaran kan. Tangan kanan dah move ke depan. Tangan kiri dah move ke belakang. This one, okay, for the punya arms, you guys dah boleh pinjam buat dengan motion twin now. Upper arm, lower arm, hang on. Itu Clear keyframe dahulu. Saya set everything onto dahulu. Okay. Tangan dia ni, tiga-tiga ni, 1, 2, 3. Apa? Okay. Saya dah boleh terus right click. Tertinggal satu lagi. Right click dan jadikan create classic twin. In a way, kita tengah buat ni, tangan dia dah boleh pergi ke kedudukan yang sesuai kat mana. So dia patutnya frame ni tangan dekat sini ke sini? Mana sesuai? Yang nombor 2 tu. Nombor 2. This one. Okay. This one okay, this one pun okay sebab dia masih lagi linear punya in between. Let's say lah kita ambil yang ni Saya ambil yang ni tapi saya nak bawa dia ke sini. So saya just drag saja. And then saya remove twin balik. So tada, tangan sini automatic swing ke depan dan swing ke depan sana. Okay. Instead of kita nak duk rotate. Okay ke tak ni? So kita pakai twin untuk dapatkan kedudukan tangan. Okay, next. This part pula. I think dia punya ni dah tumas sangat tangan dia ni. Belakang sikit. Nak cabut dah saya tengok. Okay, tangan upper, lower sampai ke mana shoulder pad dia. Okay, semua dah ada dah. Clear keyframe dan right click, create classic. So nampak tangan dia swing ke belakang. Okay. And kita ambil this part lah. Tekan F6 or this button, insert keyframe, tarik ke tepi sikit. And you can just simply remove balik dia punya classic twin.
So now tangan daripada start, dia swing back automatic pasal twin tadi dan dia pusing kat belakang. Okay, untuk tangan dah jadi. Kaki lebih kurang adjust balik nantilah dia punya kekemasan dia. Okay, all the broken part jangan risau dulu. Kita boleh fikir, kita boleh settlekan nanti. Okay. I think nak bawa dia tinggi sikit lah supaya kaki ni up in the air. 1, 2. Okay. Nampak tak sikit kan? Alright. Next, kita kena buat apa? Ada 1, 4 dan 7. Frame mana pula kita kena buat selepas tu? Saya bagi close up sini sikit. Can somebody tell me? Hantam saja pun tak apa. 2. 2. Siapa yang kata 2? Saya. Okey, betul. Kita buat 2 pula. Sebab kat 2 ni, daripada kedudukan ni, kita buat next this one dan ini adalah in between. Yang ini maybe kita boleh buat dengan 5 pun boleh, tapi it's good kita fokus kat 2 dulu. Okay, 2 adalah kedudukan paling tinggi ke paling rendah? Paling tinggi. Ui, paling rendah lah kak. Turun bawah ni lah. Now, kedudukan pada 2 dia adalah di below line ada sini. Ada line yang touch dengan kepala, ini adalah paling bawah. So, tolong make sure you guys punya karakter berada paling rendah on this position. Jangan buat rendah sangat, nanti tak make sense pula untuk animation korang. Dia cukup-cukup just nice je. Agak-agak dululah, alamak, soalan. Maybe macam ni. Then, masa turun mungkin you guys nak turunkan kepala sedikit. Okay, turunkan sedikit. What else? Kaki kiri contact dengan ground. Okay, mana dia dah full contact. Okay, nampak beza tadi ya? Kat sini tumit dia baru touch, kat sini dia dah contact. Kaki seterusnya. Okay, this part and this leg dia dah swing ke depan. So for this peha, kasut dan juga betis ni kat right. Kita jauh ke belakang. Hang on, saya punya layering ni ada melompat-lompat sikit ni. Okay. Alright. So all this part, I remove dia punya ni dulu, clear keyframe and buat macam tadi, create classic twin. So kita boleh nampak kaki dia swing dan kita boleh pilih mana yang sesuai. I think I nak pakai this frame. Frame 3 sebab lebih kurang sama macam sini. Okay. Tekan F6. And then select semua, right click untuk remove classic twin. So automatic kaki dah jadi dah. But maybe kita boleh manually adjust sedikit supaya nampak lebih make sense. Okay.
And for tangan, okay, tengok ni ya, on this part, bila pada frame 2 ni, bila kaki full contact, this is the part yang mana tangan adalah paling jauh untuk korang swing. Okay, dah settle 2. When kita settle 2. Okay, 1, 2, 3. Okay, saya lupa tadi. It's good kalau dah settlekan nombor 4, kita settlekan opposite dia terus. Faham tak? Dia dah too much untuk korang ni. Okey lagi. Belum sir. Belum lagi Okay. Apa yang saya maksudkan ialah untuk 4 ni tadi, patutnya kita kena settlekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maknanya kita settlekan 11 yang berlawanan arah terus dengan 4. Okay, let me quickly duplicate, letak sebelah. Dan position pada tempat yang lebih kurang sama lah untuk ni. Satu. Okay. Saya duplicate dahulu frame mula-mula ni ke belakang. Therefore, tangan ni saya boleh betulkan balik. Right click, dia kasih twin. 6. You guys boleh tengok balik nanti recorded punya. So nanti korang boleh recap balik lah kalau tak faham Kasih twin. Ambil this part untuk tangan. And removekan twin tu balik. So okay. Now tolak tepi nombor 2 ni dulu. Kaki kiri contact. And then tolak belakang. And then kaki kanan pula contact. Tolak belakang. Okay, dah ada dah. Yang ini adalah sama. Dia akan loop balik. So kita settlekan. Dah ada 2, kita kena settlekan nombor 8 pula. Adalah 2. Right now kita kena buat nombor 8, which is daripada sini in between dekat sini pada frame seterusnya. Select semua pada layer ni, tekan F5 2 kali.
So you guys akan dapat new frame dan F6 untuk set new keyframe. Okay, ambil balik pada frame 2 ni, select semua, tekan shift dan apa saya tekan ni? Tekan shift, bawa pada frame yang tadi saya nak duplicate tadi. Oops. Sorry, bukan tekan shift, tekan alternate. So dia akan duplicate balik semua benda, bawa ke belakang. Dan right now, sepatutnya kaki kanan pula dekat sini yang akan contact dengan ground, kaki kiri pula swing ke belakang. Oops. Clear keyframe, right click dekat sini untuk classic twin, and kita boleh dapat IB untuk kaki dia ni. And now tekan F6, insert keyframe, and just buang saja dia punya classic twin again, and you guys akan nampak. Right now apa yang tak cukup ialah dia punya hand masih tak swing lagi. Repeat macam tadi, kita buang dulu. Clear keyframe and right click untuk create classic twin, and kita boleh nampak tangan mana dia punya swing ni. Tangan kiri saya nak bagi dia swing. Okay. Sorry, pada kedudukan down ni sepatutnya tangan dia kena lagi jauh. One more time lah, okay, supaya korang tak keliru. Saya clear balik. Okay, tangan pada turun ni adalah the most further. Dia sepatutnya pergi paling jauh sekali. Settlekan this part. Clear keyframe, sepatutnya tangan kat belakang, and this is the part yang mana dia swing paling jauh. Okay, kalau saya play ni, at least dia dah nampak, tapi sangat laju dan tak cukup lah sebab kita baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyframe. Korang nampak? Nampak, sir. I think tangan tu tak cantik lah. Dia punya genggam tangan kanan. Nanti boleh tukar lah, nanti saya tukar. Okay. Animation yang kalau macam ni, kalau nak nampak dia lari dengan laju, kadang-kadang 6 frame cukup. Kalau 6 frame macam ni lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita nak buat lagi cantik lagi, tambah IB, tambah lagi sana sini untuk nampakkan improve lagi lah. Dah settle 2, kita settlekan yang ini adalah dia punya lawan dia 8 tadi. Now kita nak buat 5 pula. Okay, maknanya selepas pass post. Okay, mana pergi dia sini? Okay, ini adalah pass post.
Dan daripada pass-post, dia contact ni kita nak tambah dia punya in between. Okay. Simply tekan sini. Tekan F5. Okay. Kedudukan ni saya nak dapatkan kedudukan dahulu ya. Yang ini kita boleh buat nombor 5 ni paling tinggi ataupun paling rendah. Paling rendah pula. Maknanya dia slightly turun sikit. Maybe saya nak buat masa dia lompat inilah paling tinggi. Okay. So this part turun bawah, tekan F6. Saya select body dengan pinggul sebab saya set itu sebagai saya punya main nak gerakkan ya. So this part nak tinggi lagi. Okay, cun. Jangan lupa label supaya tidak confuse. Ini adalah 5. Kaki kiri. Kat mana kaki kiri dia ni? Okay, kaki kiri paling angkat sekali. Tapi mungkin saya tak dapat nak follow yang inilah. Dan kaki kanan pun dah swing ke depan. Oops. Okay, dia punya arm pula kita nak buat dia swing ke depan. This part pusing ke belakang. Okay. Bila dah siap 5 and kita boleh buat opposite dia terus. Remember macam mana nak tahu kedudukan opposite dia yang mana satu. Sebelum ni kita buat dia dekat konteks ni. Yang mana ini adalah pass post ya. So kita cari pass post yang baru. Okey, ni dia another pass post. Saya tentukan dahulu sepatutnya biar kemas sedikit. Nampak tak guide yang bawah saya buat ni? Ada function dia tahu, sebab tu kita buat cuba nak buat accurate follow yang ni. So selepas pass post okay, selepas ni and to here yang kita perlukan another kedudukan yang dia tinggi ni, on air ni. Mana tadi? Okey, saya select semua daripada atas sampai ke bawah. Tekan alternate. Okey, nak tahu ni. Tekan alternate, jangan lepas, tarik. So dia akan duplicate. Okey, dia dah duplicate. You guys boleh betulkan balik kaki dia. Sebab dia tengah on air. Jangan risau yang broken ni dulu Ini kita boleh repair ni. Okay, now tangan sini pula swing. Sini pula bawa ke belakang. Ui, siapa baru masuk tu? Orang dah nak habis dah. Muhammad Afi Mim. Semua orang dah habis lah. Kan guys? Dah habis kan? Bye. Dah habis. Orang dah nak bungkus lah.
Tak apa, welcome. Sikit lagi. So, hang on kejap Saya sesama sikit. So, right now dia punya swing dah ada ni. Kita just settlekan sahaja. Kita dah boleh nampak ini adalah 8 frame punya run cycle. Cukup tak cukup kita tengok dulu. Kaki nampak dah clear. Tangan berterabur sedikit. Kita boleh repair dulu tangan. Swing. Okey. Ini tu dia down ni, tangan dia kena bawah sikit. Maybe. Dan ada lagi problem dekat tangan lah. In a way. Okey, saya dah nampak dah. Mana lagi problem? Ada? Ke korang tak sure? Tak sure. Tak sure tak apalah. Kita pusing dulu. Ni pusing. Elevator. Tangan ni waktu dia turun bawah ni pun dia nak pusing like this. Saya boleh swing ke belakang. Okay, lebih make sense. Kemaslah sikit. Okay, right now kita ada feel yang dia lari kaki dia. Cuma kita nampak dia bermain dekat area sini, tahu-tahu dah kat belakang. Okay. Kita nak buat dia kaki dia ni nampak dia punya ni contact despite, and then bila dia pusing dah full on ground, dia full dekat ruang ni. Now kita nak buat, tahu-tahu dia dah dekat belakang, kita missing despite. So itulah IB kita selepas ni. Yang mana yang kat sini IB ni lah. So in a way nota yang ada dekat sini ni sepatutnya sewaktu down ni, saya rasa dia lagi cantik kalau kita dapat buat this part ni, tangan dekat bawah. Itulah. Okay. Just in case nanti korang buat asal berterabur tangan aku ni, check balik dekat sini sewaktu frame 2 ni. Okay. Now kita dah settle 1, 2, 3 belum ada, 4, 5 dah ada. So kita settlekan frame 3 dahulu, which is mana this part yang kita missing tu. Okay. So 2 saya buat bagi twin dulu untuk dapat position lah. Kasih twin. Okay, so position badan adalah pada sini. And you guys boleh turn off dia punya twin. Sini sama. Okay, now kita tinggal betulkan dia punya kaki supaya
masih contact dengan ground. Mungkin saya cheat sikit lah kat sini. Kaki kanan okey, kaki kiri pun okey. Tangan. Okay. Dan kita terus buat opposite daripada 3 ni. 7, 8, 9, frame 10. Maknanya yang paling rendah and then dia up. This part nak naik sebab kaki, tengok tadi saya label, ni kaki kanan. Tiba-tiba kaki kanan dah ada di belakang sini. So saya nak dia ada berada di ruang tengah ni. Tambah 1, 2, between. Semua pula saya. Offkan balik. Okay, remove classic twin. One second guys. So, pada kedudukan frame 15 ni, we just reposition dia punya kaki supaya right leg ni contact dengan, fully contact dengan ground mana dia punya? Dia senang lagi untuk lukis, but since kita main cut out, pakai cheat way sajalah. Okay, now ini adalah run cycle yang complete sampai 20 frame. Mari tengok sikit. Okay, apa komen? Kenapa dia tak nampak smooth, sir? Apa dia? Dia tak nampak smooth. Kau sebab sir live. Kalau maybe sebab live kot, nanti bila yang Sebab record live. ni, you guys boleh nampak yang smooth punya lah. So right now, 1, 2, 3 dah siap, 4, 5, 7. Saya skip yang nombor 6 ni. Ini pun in a way dia punya run cycle dah okay lah. Okay. Ini dah cukup untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Dia tak complete. Ini adalah 7. 7 bila darab 2 dia ada sepatutnya 14. Okay, yang ini belum complete macam ni lagi. But it's good enough untuk nampak dia punya generic walk cycle. Walk cycle pula. Run cycle ya. Saya akan benda dah rekod. Ikutnya. Sorry. Itu semua pula. Later saya akan share dalam video dan share juga dengan you guys. And of course the hand tak cantik lah. Patutnya boleh dapat hand yang lagi cantik. Anything boleh refer terus. Dan ini adalah nada tugasan lah untuk korang buat run cycle.
Nak buat yang generic pun good enough. Kalau korang dapat buat yang into karakteristik, okay, bonus. Saya tak minta too much, tapi up to you guys. Once dah settle semua, baru you guys settlekan dengan all the broken parts macam ni kan. Nampak, oh okay. Ni double click, buat substitute drawing. Ni contoh ya, contoh. Okay. Apa yang saya buat tadi, saya tekan alternate, tarik sini supaya saya dapat duplicate drawing tu. And then sama ada saya nak draw baru ataupun saya daripada drawing yang ada ni sajalah. Yep. So, saya boleh pilih yang bawah sekali frame 7. Broken part sini pun kita boleh buat baru. Okay, yang you guys nampak hijau ni, ini adalah masking tau. Saya buat masking tu untuk, where's the mask? Untuk this part. Sebab saya draw full macam ni. Dan kita punya mask tu boleh bergerak-gerak, boleh ubah. And now, off dulu mask. Maybe sini, and maybe tukar kepada last one. See, dah nampak okey dah. Of course kena lagi kemas lah. And dekat emas tu yang akan ubah dia punya body part kat mana. Oops. Cover dengan di. Tukar kepada last sekali. Okay, walaupun tak kemas, tapi itulah kegunaan dia. Okay, jelas lah? So dapatlah satu run cycle yang basic. Nanti saya akan sharekan dengan you guys, and you guys boleh refer dekat sini, okay? Okay, sir. Alright. Okay, jangan lupa lepas ni straight away saya minta korang isi attendance. Sebab kalau ditunggu-tunggu nanti terus lupalah apalah. Betul tak? Betul, sir.